Assalamualaikum. Baik, pada pagi Jumaat ini kita kembali balik kepada kisah kanser dan sihir ya dalam siri video-video saya. Maaflah, hari ini tak ada suara. Ya, masa buat zikir tu banyak gunakan suara. Baik, tajuk kita hari ini ialah ikhtiar dan ilmu. Ya. Jika kita ada penyakit kanser, kita ikhtiar. Betul, memang ikhtiar. Tetapi kalau ikhtiar tanpa ilmu, jadi kadang-kadang perkara itu tidak akan mendatangkan hasil. Contoh ya, kamu ada 100 ikhtiar, darab dengan 10 ilmu, dapat 1000. Tapi kalau kamu ada 100 ikhtiar, darab dengan kosong ilmu, dapat kosong. Dan jika kamu ada 10 ikhtiar, saya bagi kamu ilmunya 10 darab 10 dapat 100. Itu cara formulanya. Kena cari ilmu. Ya. Pertama, bila ada kena kanser, ya, scan dulu. Gunakan orang kasyaf yang ada kelebihan melihat ke alam ghaib. Ya. Ada seorang tu, dia baru buat ujian darah. Lihat dalam rahimnya puan ini, bacaan C, ya, kanser, A, antigen 125 ialah sebanyak 555. Kenapa tinggi sangat? Dan bila kita scan ke alam ghaib, melihat ada saka, ya, makhluk yang rambut berjurai-jurai itu, ya. Okey? Jadi scan dulu. Jika tak scan, makhluk tu akan ganggu. Isap darah. Kanser akan merebak kepada organ lain. Ya. Itu namanya ikhtiar. Ikhtiar tu scan. Tapi nak scan tu gunakanlah orang yang kasyaf. Ya. Yang Allah bagikan kelebihan untuk melihat ke alam ghaib. Jangan pertikaikan kelebihan dia ni. Ya, ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu untuk menolong kamu. Ya. Kalau kamu nak pergi ke satu tempat tak ada kenderaan, kamu panggil Grab. Betul? Begitulah sama dia konsep dia. Alright? Kadang-kadang saya cakap bahasa Inggeris ya. Alright. Baik. Tanpa ilmu, kamu akan disesatkan dan kanser kamu akan melarat. Ya. Jadi cari ilmu ini. Contohnya, ya, bila kena kanser ada dua bahagian. Satu, scan, tengok kalau ada gangguan sihir ke saka. Kedua ialah laporan ujian darah. Ya. Kita boleh tengok dalam semua markers tu. Kita boleh tengok dalam scan, CT scan, chest thorax scan, kat mana ketulan. Ya. Kalau perlu dibuang ketulan di payudara tu buang. Ya. Jangan hesitate. Bahasa Inggeris hesitate. Jangan teragak-agak, ya. Jadi saya tengok ramai orang lah, bila kena kanser dia tak tahu. Ya, bila kena sihir dia tak tahu. Dia berulang-ulang, ya, pergi jumpa orang nak berubat. Masa dia pergi tu, jin tu lari. Masa dia balik, jin tu datang balik. Ya. Ada orang tu sampai 12 tahun ulang-alik pergi rawatan. Tak jadi kerja. Dia cakap dengan saya, tengok kaki dia lebam-lebam hitam. Ya. Kaki dia lebam-lebam hitam, kesan daripada digigit, ya, diisap darah oleh jin. Ya. Benda ni tak nampak dengan mata, hanya nampak dengan akal.
yang tak dapat nampak tapi boleh dilihat dengan akal. Jadi apa yang berlaku, ya, masihlah keadaan gitu, dan kanser melarat. Supalah yang dekat Kuantan tu. Dia rasa kakinya digigit tapi tak nampak. Ya, isteri dia pula darah hilang, masuk 2 point hilang. Macam mana nak orang kata cara logik nak terangkan? Ini mesti ada yang tak kena. Jadi scan. Dan bila jumpa orang tu, pastikan orang tu betul-betul boleh buat kerja. Bukan hanya memberi awak harapan. Macam lagu apa ni, Tulang Anjing Hitam tu. Black Dog Bone nama dia. Pagi ni saya menyanyi sikit lah. Harapan setinggi gunung, berderai menjadi debu. Mengapakah kisah sedih yang kini ku alami? Ya, awak punya harapan tinggi, awak percaya dengan perawat tu. Tetapi kalau masalah tak diselesaikan, macam mana? Cari yang betul-betul boleh selesaikan masalah awak. Cari orang yang kasyaf, boleh melihat. Cari orang yang boleh mengajar awak ilmu perlindungan diri. Dengan cara memohon dengan Allah SWT. Dengan cara membuat solat hajat. Dengan cara membuat solat taubat. Dengan cara membuat zikirullah dengan tahajud. Cari orang supaya awak dekatkan diri dengan Allah, supaya Allah makbulkan doa awak untuk pulih dari kanser. Itu dia caranya. Ya, bukan saya kata perawat lain tak elok, saya tak cakap. Ya, elok untuk sementara, dia gunakan energi dia pulihkan awak sementara, tapi benda ni akan datang balik. Supalah orang kena sihir. Ada seorang tu sejak 2016. Nak tahu siapa yang sihir dia? Kakak ipar sendiri. Kakak ipar tu ngaku bagi dia makanan, dia tarik dalam tu. Kita tak boleh percaya dengan orang, tau. Ya, jangan cepat-cepat jadi pak kaduk telan bulat-bulat. Jadi sihir tu dah banyak dia bagi dalam badan tu, banyak sangat. Jadi payah nak keluarkan. Walaupun saya ajar dia gunakan air kursi, keluar sikit-sikit. Dah lama dah benda tu dah bersakar dalam tu. Ya, itulah puncanya kalau kita tak faham, ya. Kita cepat percaya dengan orang, ya. Yang ini saya kena hantar kepada guru tauhid saya untuk hancurkan barang-barang sihir tu dalam tu, ya. Saya bahagian department tu saya lain sikit. Saya tak kuat dari segi energi, ya. Jadi saya hantar kepada orang yang energi kuat. Guru tauhid saya ni dia keturunan Wali Sunan Bonang. Ya. Jadi semua ilmu-ilmu yang saya ajar awak inilah ya amalan para wali, ya, dari segi zikir, ya. Jadi benda ni tak salah akidah. Hanya kita ni jauh daripada Allah SWT. Dekatkan diri dengan Allah SWT untuk menyelesaikan masalah awak. Mohon dengan dia seperti awak baca dalam Fatihah tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku hamba-Mu, padamu aku memohon. Ya. Baik, jadi dah tak ada apa saya nak cerita lagi, ya. Jadi kalau orang tahu tu faham-faham lah, ya. Dan tolong subscribe pada video saya ini, ya. Video saya ini video yang pendek-pendek tapi banyak pengajaran, ya. Okey. Kalau tak nak dengar cakap saya seperti orang katalah mencurah air di daun keladi, gitu, ya. Baik, subscribe, tolong like, share video saya dekat wall awak dengan kawan-kawan. InsyaAllah kita menolong ramai orang, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.